Baik, itu nasihat Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Shah Abdullah berkenaan dengan uh, Hari Raya Aidilfitri nanti. Tetapi dalam masa sama juga kita ingin melihat kepada apakah yang sepatutnya dilakukan dengan kelonggaran yang diberikan ketika PKPB ini. Masyarakat boleh keluar tanpa had tempoh waktu dan juga boleh bergerak dalam daerah yang sama, dan ada kelonggaran tertentu diberikan untuk interstate. Dan untuk bercakap lebih lanjut mengenai perkara ini, bersama saya di talian melalui Skype adalah Profesor Awang Bulgibah Awang Mahmud, pakar epidemiologi. Assalamualaikum Prof, selamat pagi. Prof, pertama sekali kita melihat kepada bercakap mengenai kebimbangan penularan ataupun peningkatan semula jangkitan COVID-19 ini, ada yang mencadangkan untuk mengenakan semula PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan, dan bukan lagi PKPB pada hari raya nanti. Pendapat Prof mengenai perkara itu? Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya rasa memang ada sebab-sebab ataupun basis untuk mengenakan PKP lah semasa raya. Pertama, saya rasa nasihat untuk tidak menziarahi orang tua dan sahabat anda yang pada waktu raya ni adalah amat sukar sekali dipasakan. Jadi kalau kita nak nasihat dan pastikan bahawa hanya 20 orang saja yang berada di dalam rumah pada sesuatu masa, itu adalah amat sukar sekali. Kedua, bilangan 20 orang ni saya tidak tahu dari mana dia datang. Tapi ia adalah sukar untuk memastikan penjarakan fizikal dalam rumah yang kecil misalnya. Sekiranya ada terdapat ramai orang pada satu masa. Dan ketiga, dan ini yang amat penting, sekiranya kita hendak melakukan ataupun menjalankan PKP sekali lagi, kita tidak boleh menjalankan PKP selama 1 hari saja. Ini disebabkan sekiranya Hari Raya Aidilfitri insyaAllah akan jatuh pada hari Sabtu ataupun hari Ahad. Ini bermaksud cuti umum adalah selama 3 hari. Dan selama 3 hari itulah orang ramai akan menziarahi sahabat handai, ahli keluarga dan sebagainya. Jadi kalau kita nak kenakan PKP, ia mesti dikenakan selama 3 hari. Sebab 1 hari saja tidak memadai. Jadi selepas itu orang ramai akan kembali bekerja. Dan ini kita boleh kembali kepada PKPB. Walau bagaimanapun, saya rasa amat sukar sekali lah untuk memastikan selepas PKP itu orang tidak menziarahi. Tapi sekurang-kurangnya, selama 3 hari kita mengurangkan risiko ahli keluarga, terutama sekali warga tua, warga emas, daripada dijangkiti oleh COVID-19. Jadi saya rasa ini adalah satu cadangan yang boleh dipertimbangkan, tapi bukan untuk 1 hari saja, untuk 3 hari. Jadi hari pertama, kedua dan ketiga Syawal. Ya, mungkin kita boleh mengikut jejak langkah Arab Saudi yang mengenakan perintah lockdown 24 jam pada hari raya bagi mengekang jangkitan ini. Tapi dalam masa sama Prof, apabila kita ingin kehidupan perlu diteruskan, tapi dalam masa sama juga kita di governed by set of rule, maksudnya ada SOP berhari raya yang telah pun diumumkan. Adakah ruang penambahbaikan boleh diberikan terhadap SOP yang telah diumumkan untuk menghalang penularan wabak ini, tapi dalam masa sama kita tak nak mematikan secara spiritualnya niat orang nak meraihkan Hari Raya Aidilfitri ini? Saya rasa kali ini saya minta maaf lah. Tapi kali ini saya rasa kita perlu berkorban lah untuk masyarakat. Dan sebab Hari Raya ni insyaAllah akan ada tahun depan dan tahun selepasnya. Tetapi untuk kali ini disebabkan keadaan yang begitu menyukarkan bahkan wabak ini, kita perlu berkorban. Sebab saya tak nampak macam mana kerajaan nak menguatkuasakan SOP yang telah ditetapkan. Terlalu ramai, terlalu banyak rumah yang perlu dipantau dan sebagainya. Jadi saya rasa ini adalah sesuatu yang amat sukar sekali. Cuma kalau nak diadakan sembahyang sunat Aidilfitri secara terhad misalnya, seperti yang telah diumumkan oleh beberapa negeri, iaitu hanya 12 orang atau 20 orang, 30 orang yang melibatkan jatuh masjid, yang itu saya rasa tidak jadi masalah. Sebab satu masjid yang besar,
maka penjarakan fizikal boleh dilakukan, kita boleh lakukan sanitasi, kita boleh memastikan bahawa pembersihan tangan dan sebagainya, dan kita boleh pastikan bahawa tidak ada bersalaman dan sebagainya. Tapi itu mesti dalam keadaan yang terkawal. Jadi setakat maksimum 20 ataupun 30 orang kita boleh. Tapi untuk rumah, saya rasa tidak ada jalan untuk kita menguatkuasakan peraturan atau SOP yang telah ditetapkan. Walau bagaimana baik pun nampaknya SOP tersebut. Jadi saya rasa amat wajar untuk mengenakan PKP yang agak ketat juga selama 3 hari. Hari pertama, kedua dan ketiga Syawal. Prof, dalam garis panduan dikeluarkan oleh WHO sebelum ini ada menyatakan bahawa ada 6 garis panduan kalau tak silap. Salah satunya adalah community empowerment, dan bagaimana pada saat hari raya nanti ini benar-benar tuan rumah kena betul-betul tegas dan memahami bahawa perkara ini, jangkitan ini, sakit ini masih ada lagi dalam komuniti kita. Bagaimana ini boleh digunakan ataupun di empower lah tuan rumah ni, bukanlah nak kata halau orang tak bagi beraya, tapi nak bagi faham mereka di luar sana saudara mara untuk menghadkan kunjung-mengunjung pada hari raya nanti. Okey. Ini adalah satu soalan yang sukar tak dijawab. Sebab kita tidak mahu menyenggung perasaan orang lain, sama sekali sahabat anda ataupun ahli keluarga yang terdekat. Tapi pertama, daripada awal lagi, dan saya percaya ramai keluarga yang mempunyai kumpulan WhatsApp ataupun social media mereka sendiri, mereka bolehlah mulakan proses menasihati sesama sendiri. Lagipun, kalau tak silap saya, Syawal tinggal dalam 8-9 hari lagi. Jadi kita ada masa untuk bertindak sekarang. Itu yang pertama. Itu secara halus. Di mana kita menasihati ahli keluarga supaya tidak datang. Kedua, dan ini adalah community empowerment yang boleh dibantu oleh kerajaan, iaitu dengan menetapkan PKP. Kalau kerajaan menetapkan PKP dan mengatakan bahawa PKP ini tidak membenar kita untuk menziarahi satu sama lain, maka adalah lebih senang untuk tuan rumah mengatakan saya hanya menurut perintah kawalan pergerakan dan bukannya saya nak menyinggunglah perasaan ahli keluarga yang lain. Jadi ini adalah satu alasan yang saya rasa boleh diterima oleh ahli keluarga, dan insya-Allah pada tahun hadapan dan tahun seterusnya kita bolehlah beraya bersama apabila wabak ini telah berakhir. Ya, baik, terima kasih Profesor Awang Bogibah Awang Mahmud, pakar epidemiologi, berkongsi mengenai pandangan beliau garis panduan Hari Raya Aidilfitri ini dan yang wajar dikenakan PKPB. Betul cakap, raya tahun depan boleh ada lagi, tapi kalau dah nyawa dah diragut oleh COVID-19 ni dah tak boleh hidup balik.